Okey guys, kemungkinan kami kena keluar daripada campsite malam ni. Tengok dulu keadaan sebab ikut kata Cik Imran tadi, macam nak suruh bersedia lah untuk kemas. Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel saya. Fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, insyaAllah semuanya baik-baik. Jom support saya dengan tekan butang subscribe, like dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita pada video kali ini. Yang masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang notifikasi, butang loceng tu supaya anda tak terlepas video-video yang terbaru pada kami. InsyaAllah hari ini kami nak bawa anda semua ke campsite di Hulu Rening. Campsite ini dinamakan campsite Dusun Abu. So kalau nak tahu macam mana keadaan campsite ini, saksikan video ini. Kita jumpa di sana. Tapak 13. Okay guys, kami dah sampai di Dusun Abu. So kami dapat tapak dekat Tanjung ni. So tiba-tiba hujan pun turun lebat. Sebab tadi pun masih gerak, dah renyai. So kita lepak dulu lah. Sekejap lagi bawa kereta set up betul-betul. Okey guys, hari ni kita makan nasi tomato, nasi putih dengan lauk sikit.
Okay guys, jam menunjukkan pukul 8 malam. Hujan tadi macam nak berhenti. Yang ni lebat balik. So macam inilah setup kami yang sempat kami buat untuk malam ni. Kami baru lepas makan dan solat maghrib. So, kita nak tengok keadaan sungai. Wah, air tengah naik sekarang ni. Keadaan sungai sekarang ni agak tinggi juga air. Ini memang air kuat ni sekarang ni. So ni kedudukan dekat tapak lagi satu, tapak yang pertama kita turun tadi. Agak tinggi dan laju juga air ni. Apa-apa pun pihak Dusun Abu sentiasa memantau. Apa-apa hal diorang akan bagi tahu kita. Kita pun alert jugalah. Kita pun kena tengok-tengok sama-sama. Sentiasa berhati-hati sebab kita tak tahu kan. Kalau dia nak datang lebih tinggi boleh jadi. Sentiasa berhati-hati lah. Okay guys, kemungkinan kami kena keluar daripada campsite malam ni. Tengok dulu keadaan sebab ikut kata Cik Imran tadi macam nak suruh bersedia lah untuk kemas untuk pindah ke atas sebab paras air agak tinggi ya sekarang. Okay, nampaknya semua tengah berkemas-kemas, siap-siap untuk kemas. So baru berapa jam di campsite ni, kami nak pergi jumpa sekejap in-charge untuk tapak ni. Sama ada kami nak pindah ke atas ataupun kami nak balik terus lah. Okay guys, kita iklan sekejap. Lepas ni kita sambung balik tengok video. Saya nak kongsi dengan korang dua barang di atas meja ni. Yang pertama adalah Max Pump 2 Pro ni daripada Flex Steel Gear. Yang mana pump ni mempunyai 4 fungsi dalam satu. Iaitu yang pertama kita boleh mengepam, yang kedua kita boleh sedut kembali angin tu, yang ketiga kita boleh gunakan sebagai lampu untuk kita camping, yang keempat kita boleh guna untuk power bank. So bendanya kecil, mudah dibawa dan kita nak tengok nanti design dia dekat dalam macam mana. So yang kedua adalah dia punya inflatable pillow, yang mana kalau kita tengok saiz dia begitu compact. Kalau kita nak simpan dalam beg semasa backpack ataupun semasa kita nak pergi aktiviti riadah camping, memang tak makan space. So kedua-dua ni memang kecil dan kita boleh bawa bersama-sama. So kita nak test dulu, kita nak pump, so kita nak tengok selesa tak ada punya bantan. Jom. Okey, kita tengok pump dulu Max Pump 2 Pro ni daripada Flex Steel Gear. Alright, dia ada menu dia kat dalam ni untuk kita pakai. Kemudian ini pump dia. Memang compact Ini tapak tangan saya. Besar ni je. So memang tak makan space untuk kita bawa ketika camping. So ni dia punya fitting dia untuk outdoor cushion connection dia. Okey. Itu sama. Dan dia ada bagi satu pouch untuk kita letak dalam ni. So pouch dia pun cantik. Just masuk je. So, sedia untuk dibawa camping. Dan kita ada bagi juga satu USB Type-C untuk charging. So yang kita buka, kita tengok dulu. So dekat sini ada button dia untuk light. Kemudian ada ni untuk kipas dia berpusing. So ini untuk kita gantung. Kat bahagian belakang ni ada untuk kita charging dan untuk kita gunakan sebagai power bank. Kita cocok je USB dekat sini. So design dia simple, kecil. So untuk buka dia, kita just double click. Okay, untuk lampu off sekali je. Kemudian yang ni untuk kipas dia, kita double click. So, agak kuat jugalah. Right. So selain daripada pump, dia boleh dijadikan tadi sebagai lantern
So mudah je, kita double klik, kemudian kita gantung dia. So kerana dia tak terlalu berat, jadi kemah kita dapat menampung lah. Kalau lampu berat sangat, kemah kita agak berat dan dia boleh merosakkan struktur kemah kita. Okay, sekarang kat sini ada satu handphone. Kita nak test dia punya sebagai power bank. So kat bahagian belakang ni USB dia, cuba cocok dia. So charging, so kita boleh gunakan sebagai power bank juga. So letak tepi dulu, buka bantal dia. Okey, berat dia cuma 150 gram. Ini dia bagi warna grey, 100% polyester. Alright, ini dia punya spek. Yang ni 0 kilo daripada flat steel gear. Pada flat steel gear. Okay, comel je, tak sampai pun sebesar meja saya ni. So memang compact, memang mudah untuk kita bawa ketika camping. Lagi-lagi kalau kita nak pergi solo camping, selalunya kita memang nak bawa paling ringkas lah kan, sebab kita tak mahu bawa beg yang banyak. Untuk lapisan yang pertama ni, kita buka. Okay. Yang ni untuk kita pump, yang ni untuk kita buang angin. So untuk kita menyedut keluar, kita just masukkan benda ni, kemudian kita pasangkan bahagian atas. Tadi bahagian sini, double klik. Okay, kalau kita nak pump supaya angin tu tak keluar balik, kita cocok kat sini. Kita on kan. Alright, kemudian kita double klik, kita klik sekali, cabut. Dan kita tutup. Jom kita test. Kita rasa selesa lah. Bantal tu akan sedikit naik ke atas dan kepala kita pun selesa. Ok guys, macam mana? Saiz dia compact dan mudah untuk dibawa. Ok, power pun power dan pelbagai fungsi lagi. So kalau korang berminat untuk dapatkan Max Pump 2 Pro ni bersama dengan inflatable pillow ni, korang boleh dapatkan pada link yang saya sediakan pada bahagian video description. So sambung tengok video balik. Ok guys, kami dah pindah tapak. Kami ambil atas balik. Ok, tempat pertama tadi kat situ yang mula-mula kita orang nak ni, tapi kami pindah ke Anjung. So sekarang ni kami pindah kat sini lah. Ramai yang balik ni, tapi kami pindah ke atas sikit lah. Ok, nak set up balik. Ok, sejuk-sejuk ni kita masak air sikit. Kita minum kopi. So alhamdulillah kami dah siap kemas yang basic-basic lah. So kawasan ni pun agak melecak sikit. Harap-harap esok pagi dia kurang sikit lah. So kelebihan bila kita pakai awning 270 degree ni, dia mudah untuk kita simpan sebab dia masih tergantung kat situ. Jadi kami just lipat, kami naikkan dulu ke atas roof rack, kami bergerak ke sini, kemudian kami keluarkan balik. So dia menjimatkan masa sikit lah. Banyak orang nak kasi pun tu yang dia nak minum air. Balik lepas tu dah aku dah siap betul. Sedang bawa kopi. Ini kan bawa kopi.
Tak. Sedap. Ini boleh tak? Iya. Tak dapat bahan. Cuminya, cuminya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selamat pagi guys. Ya alhamdulillah, malam tadi hujan agak lama juga. So pagi ni pun dah tak hujan. Agak sejuk. Tengok sungai pun dah makin surut. Okey, ni ada toilet kat sini. Sini ada tapak. Luas kawasan ni. Sini pun ada tapak. Dekat bawah pun ada tapak. So tapak yang asal kita orang pergi semalam. Semalam kita orang berpindah daripada bawah ke atas. Jom kita pergi tengok tapak yang asal kita orang. Okey, semalam semua ada orang kat sini, tapi diorang dah balik sebab tengok air tu agak berbahaya. Okey, sini pun ada tapak. Memang luas lah kawasan ni. So untuk tapak Tanjung ni, dia ada sampai 14 tapak. Okey, daripada depan ni sampai sana. Kami semalam tapak 13, second last. Kalau ikutkan air semalam memang tinggi. Ini pun kira belum kembali kepada normal lagi nampaknya. Semalam lebih kurang tinggi dekat pokok ni. Kat tepi pokok ni memang tinggi lah. Memang lepas kepala saya lah kalau saya masuk dalam ni. So nampaknya sungai dah nak kembali seperti sedia kala, tapi mungkin ambil masa lagi. So untuk kawasan tapak Tanjung ni, ada 14 tapak tu, ada toilet disediakan di sini. Satu tempat mandi, dua tandas. Tandas untuk duduk, plug point pun disediakan. So bagi korang yang nak datang, boleh bawa power extension, boleh bawa plug extension yang panjang tu. Kat situ pun ada. Korang boleh tarik lah sampai ke korang punya kemah. Campsite Dusun Pak Abu ni memang cantik lah. Korang boleh tengok lah suasana dia. Ini antara kawasan sungai berbentuk U. So kalau air kuat, kat sinilah antara tekanan yang kuat.
Bila air besar kan, air lalu dia akan lalu dekat dinding. So sini yang paling kuat. Kalau kita tengok pun kawasan ni ada batu-batu sikit kan. Jadi bolehlah dia menampung tebing ni. Tapi kalau kuat sangat pun dia boleh menghakis. Macam contoh belah sana tu kan, dia dah terhakis. Okey, kalau kita nampak pokok ni, batang kayu ni, malam tadi air dekat sini. Air dekat kaki anak saya ni. Agak tinggi tu. Malam tadi air dekat situ. Batang ni semua tenggelam. Alhamdulillah, tadi kita tengok ayam dengan angsa, dengan anak-anak dia. Ibu dengan anak-anak, anak ikut je belakang, ikut je apa ibu buat. So bila kita renung balik, macam itulah kita ni manusia. Allah SWT jadikan kita keluar daripada perut ibu kan, dengan asbab perkahwinan, maka lahirlah zuriat ke atas muka bumi ini penyambung kepada keturunan. Jadi bila kita tengok balik asal kejadian kita ni, di mana Allah SWT jadikan kita lahir daripada seorang ibu, menjaga kita sejak kecil dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kasih sayang. Kadang-kadang kita tak boleh fikir, tak boleh brain kan. Orang yang boleh mendera anak-anak, baru-baru ni ada kes bunuh anak yang kecil, masih kecil. Jadi sayu hati kita bila kita tengok. Jadi sebagai seorang ayah ataupun ibu, tugas kita, Allah SWT beri kita peluang. Ada anak, ada orang yang tak ada anak kan, ada orang yang diuji dengan anak autism dan sebagainya. Apapun, semuanya bahagian yang Allah SWT tetapkan, yang kita kena bersyukur. Kita kena terus menerus berusaha untuk memainkan peranan kita dengan baik,
usaha dengan semampu mungkin. Kita sebagai ibu bapa ni memang kita boleh didik je anak-anak. Kita boleh didik anak-anak, ajar mereka, hantar, bagi pelajaran yang baik. Tetapi itu bukan satu kepastian bahawa anak itu akan jadi baik atau tidak. Kita usaha, semuanya serah kepada Allah SWT. Kalau Allah tak izinkan, maka tak jadi. Memang semua orang, ibu bapa semua nak, ibu bapa semua nak anak-anak mereka jadi anak yang soleh dan taat. Tapi kalau berlaku sebaliknya, kita tetap kena redha, supaya kita sentiasa ingat bahawa bukan kita, bukan sebab kita, tapi kita ni berusaha saja, pamerkan akhlak yang baik, tunjukkan tauladan yang baik kepada anak-anak, kepada generasi muda. Selebihnya, kalau jadi sebaliknya, kita kena terus memohon pada Allah SWT, kena mohon terus menerus, minta keturunan yang baik-baik, generasi kita semua jadi yang baik-baik. Kalaupun Allah uji kita, kita kena sabarlah. Semua tu ujian Allah SWT. Itu peranan ibu bapa lah kepada anak-anak, bagi tauladan yang baik. Macam kita di campsite ni, mungkin kita boleh ajar anak-anak kita supaya jangan buang sampah merata daripada kecil. Tapi kalau di belakang kita, di luar sana, mereka tak nak buang sekejap, kita tak boleh nak buat apa, kan? Kita boleh mohon Allah SWT pimpin dan pimpin mereka, bimbing mereka. Sebab tu selalu saya katakan, kita kena sangka baik. Sebab takut-takut apa yang kita kecam orang, apa yang kita cakap pada orang tu berlaku pada keturunan kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Kita tak boleh confirm pun, kita tak boleh pastikan 100% anak-anak kita baik di luar, di belakang kita, kan? Semua tu dengan izin Allah SWT. Jadi kita sebagai seorang anak pula, janganlah kita menconteng arang ke arah muka ibu bapa kita, tunjukkan akhlak yang baik sedaya mungkin. Mungkin kita pernah buat silap, kita boleh ubah sekarang. Kita boleh mulakan daripada sekarang untuk berubah. Jadi anak yang soleh, anak yang dikenali oleh orang, anak sipulan-sipulan, soleh orangnya, baik orangnya. Bukan kita menunjuk, tetapi memang kita nak jadi anak yang soleh kerana Allah SWT, kan? Kerana kita kasih kepada ayah dan ibu kita, kita nak jadi orang yang soleh. Mudah-mudahan kalau mereka dah tak ada nanti, kita ni jadi asbab untuk mereka terus dapat pahala dalam alam kubur, dengan doa-doa kita dan amalan kita, sedekah jariah kita dan sebagainya. Dan nak cerita tentang akhlak seorang anak kepada ibu bapa ni, kadang-kadang kita ni sebagai anak, lagi-lagi zaman moden sekarang kan, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang tersebar luas, semua ni di hujung jari. Kadang-kadang kita lupa tau, kita terleka, ataupun kita tak sedar yang percakapan kita, perbuatan kita, body language kita kepada ibu bapa kita kadang-kadang seolah-olah kita telah menyakiti ibu bapa kita tanpa kita sedari. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah SWT sebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, yang maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah kamu berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah kamu menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi fahamlah kita daripada apa yang Allah firmankan ini. Maksudnya kalau perkataan ataupun ataupun dah kira perkataan yang boleh menderhakai ibu bapa lah. Apatah lagi kalau kita merendah-rendahkan ibu bapa. Sekarang budaya viral, budaya buat video TikTok dan sebagainya, kadang-kadang kita terlupa, kita tak jaga aib ibu bapa kita. Kita niat nak lawak, tapi orang nampak aib ibu bapa kita, nampak kasarnya ibu bapa kita, nampak aurat ibu bapa kita. Semua tu kita kena jaga sebagai anak yang soleh, kan? Kemudian bila kita bercakap dengan ibu bapa, elakkan daripada nada atau intonasi kita tu terlalu tinggi sehingga kan mereka rasa terasa hati. Ataupun bila bercakap soal-soal teknologi, dunia moden sekarang ni pun, kadang-kadang ibu bapa kita tak sampai kepada pengetahuan ilmu-ilmu tu. Jadi tugas kita, kalau kita nak sampaikan. Kalaupun mereka tak faham, kalaupun mereka tak dapat nak memahami dunia ataupun zaman sekarang ni, tak apa, jangan paksa mereka untuk memahaminya sampai kita menyentak, membentak mereka, sampai kita bercakap seolah-olah merendahkan mereka. Kita di depan ibu ayah ni,
kena jadi bodoh, kena jadi orang yang rendah diri kan. Kita kena jadi orang yang seolah-olah macam kita tak tahu, supaya untuk memuliakan ibu bapa tu. Kalaupun kita tahu, kita boleh kongsi dengan ibu bapa, tapi dengan nada cara yang bukan macam kita nak mengajar mak bapak kita. Kita ni siapa? Kita ni anak. Yang kita dulu pun Allah SWT beri ilmu tu datangnya daripada pengamatan kita dan ibu bapa kita ajarkan daripada kecil. Kita tak datang begitu saja ke dunia ni, hebat macam mana kita ke, angkasawan ke, kita ni profesor ke, tapi di depan ibu bapa kita kena jadi bodoh. Bukanlah maksud bodoh tu kita meletakkan diri kita kepada tahap yang tidak mulia, tetapi kerana memuliakan ibu bapa, kita merendahkan diri kita di hadapan mereka. Walaupun kita hebat, disanjung di luar sana, tapi di depan ibu bapa hendaklah kita jadi orang yang rendah diri di hadapan mereka, supaya kita ni terus menerus memuliakan mereka sebagai ibu bapa kita, insan yang pertama yang mengajar kita ke atas dunia ni, insan yang menunjukkan kita pelbagai benda, hatta kita nak basuh berak pun mak bapak kita yang ajar, nak makan, nak suap mulut kan. Hakikatnya memanglah semua tu daripada Allah SWT, tapi mak bapak kita menjadi asbab kepada tahunya kita kepada sesuatu ilmu tu. Jadi sama-samalah kita ingatkan diri kita, termasuk diri saya, untuk kita jaga akhlak kita, intonasi kita, cara kita bercakap, cara kita berkongsi dengan ibu bapa, body language kita. Kadang-kadang kita tak sedar yang buat ibu bapa kita terasa hati, mereka terguris sehingga hati mereka merajuk. Kalau dah hati mereka merajuk, sedih, apa lagi yang kita nak dalam hidup ni kan. Kalau ibu bapa kita pun tempat mana kunci syurga kita tu di situ, kalau mereka pun dah terasa hati menjauhkan diri daripada kita, apa lagi kita nak dalam hidup ni. Keberkatan macam mana yang kita nak jemput dalam hidup ni. Baik macam mana kita pun dengan seluruh orang di dunia ni, buat kebajikan sana sini pun, tapi kalau hati ibu bapa kita tak jaga, selagi benda tu dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syarak, so kita nak sembang pasal apa tentang keberkatan hidup, tentang kejayaan, sebenarnya kita gagal kalau kita tak berjaya nak jaga benda tu. Mudah-mudahan ada manfaat, sama-sama kita usaha. Semoga Allah SWT bimbing kita untuk sentiasa mentaati suruhannya, untuk kita jadi anak yang soleh, untuk kita terus berbakti kepada ibu bapa kita masa mereka hidup ataupun setelah mereka meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita dan kedua ibu bapa kita. Allah kasihani mereka seperti mana mereka mengasihani kita sejak daripada kecil lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah perkenankan. Amin. Okay guys, kita nak pergi mandi sungai belah sana pula. Jom. Kita nak tengok belah Tanjung. Kita pergi Tanjung. Kita lepak sini lah, sini redup. Meriah bunyi burung-burung kat sini.
you want to leave this place where we grew up? This so tough, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids. Okay guys, Alhamdulillah kita dah selesai camping satu malam di Dusun Pak Abu. Alhamdulillah, malam yang mencabar. First time kita orang malam-malam packing balik, pindah tempat, set up balik. Alhamdulillah, overall suasana kat sini memang menamaikan. Ni kicauan burung dan haiwan-haiwan yang lain memang menenangkanlah fikiran kita. So, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Seperti biasa, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. InsyaAllah semuanya baik-baik. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, gone.